InsyaAllah kita akan bermula. Jadi kita mengalu-alukan juga kehadiran rakan-rakan penonton belia kita ke rancangan pelancaran MyGig pada pagi ini. Jadi sebelum kita ada interaksi langsung dengan dua ikon muda kita dalam ekonomi lejang ini, kita juga akan disertai dan telah disertai oleh dua menteri yang menjadi host kepada pelancaran MyGig pada pagi ini. Yang mana MyGig seperti yang saya sebutkan pada awalnya adalah untuk mempromosikan keterlibatan anak muda dalam sektor ekonomi lejang ataupun gig ekonomi, dan kemudian kita akan menawarkan dua insentif, iaitu MyGig Service yang dibina atas platform e-rezeki yang telah dibangunkan oleh MDEC, dan juga MyGig Digital Freelance yang telah dibangunkan atas platform GLOW ataupun nama panjangnya Global Online Workforce. Jadi sebelum kita pergi ke acara kemuncak pelancaran, saya mengalu-alukan semua penonton-penonton anak muda yang ada menyertai kita secara dalam talian pada petang ini, yang mana mereka akan mendapat sumber inspirasi daripada kedua-dua tokoh anak muda ini dan juga peluang untuk mendengar pelancaran tawaran yang akan dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, yang mana MyGig Service yang dibina atas platform e-rezeki, MyGig Digital Freelance atas platform GLOW, Global Online Workforce, akan dipanjangkan, akan diperkenalkan kepada khusus kepada anak muda, kerana Kementerian Belia dan Sukan adalah pemegang taruh kepada pembangunan belia negara. Jadi sebelum kita pergi ke acara kemuncak, kita bersama-sama dulu dengan dua tokoh anak muda. Kita nak tanya khabar dulu kepada saudari Ashikin Halil yang bersama kita, dikenali sebagai virtual assistant. Apa khabar Ashikin? Khabar baik, Alhamdulillah. Ada di mana petang ini? Di Johor Bahru. Oh, kabarnya hujan di sana ya? Hujan, di Gelang Patah dan Muar katanya banjir. Oh ya, kita ada dengar berita kan baru ni. Jadi sana tak banjir Ashikin, nampak tak ada air okey. Alhamdulillah. Terima kasih Ashikin kerana sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Pada petang ini, pada petang ini ya. Terima kasih. Sama-sama menjemput. Ya, mungkin Ashikin boleh bagi sedikit introduction diri sebelum kita pergi ke acara kemuncak kita. Mungkin rakan-rakan anak muda nak kenal sedikit tentang personal background daripada Ashikin. Silakan Ashikin dalam 2-3 minit, silakan. Saya Nur Ashikin Halil dari Johor Bahru. Macam Cik Jo cakap tadi, saya seorang virtual assistant, maknanya saya seorang freelancer hasil daripada program MDEC. Ya, ini produk MDEC dan kemudian menyumbang balik kepada MDEC. Ya. Oh, insyaAllah. Sekarang, sebenarnya saya sebenarnya nak cari lebih ramai orang yang join saya juga sebenarnya. Oh, nak rekrut lebih ramai lagi Jadi anak-anak muda yang mendengar secara dalam talian boleh jadikan Ashikin sebagai sifu dalam boleh, gig saya ekonomi. pun nak jadikan mereka semua apprentice saya juga. Oh, okey. Saya difahamkan Ashikin bukan saja berjaya tetapi juga menyumbang balik kepada masyarakat dengan menjadi master trainers kepada program Global Online Workforce saya salah seorang daripada master trainer untuk GLOW. Tahun ini juga saya sebenarnya ada program sendiri dengan MDEC. Kalau nak tahu lebih lanjut kena pergi ke social media saya lah. Alright, terima kasih Ashikin. Nanti jangan lupa promosikan media sosial anda kemudian. Okey, Shri, apa khabar Shri? Kita ada panel ikon anak muda yang kedua, Shri. Okey, apa khabar? Khabar baik. Sekarang berada di mana ni? Saya di pejabat Lalamove. Oh, Lalamove di PJ atau Gombak? Di PJ. Okey, sana tak hujan okey. Tak hujan. Okey, terima kasih Shri kerana sudi bersama-sama dengan kita, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Multimedia dan Komunikasi, kerana sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jadi Shri, boleh perkenalkan sedikit secara ringkas siapa ini Shri, dah berpunya belum, apa-apa sajalah. Okey. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Dinesh, umur 23, saya berasal dari Batu Cave dan saya ada adik-beradik 2, saya yang sulung. And then status belajar, saya student dekat MSU in Diploma in Electrical Engineering. MSU Shah Alam Ya.
Okey, terima kasih Shri atas perkenalan ringkas pada petang ini. Jadi kita amat bertuah kerana bersama-sama dengan dua tokoh anak muda yang berjaya ini, yang income mereka kita akan dedahkan selepas ini. Dan kita yakin mereka akan menjadi sumber inspirasi kepada anak muda di luar sana. Jadi sementara itu saya menggalakkan rakan-rakan anak muda yang mendengar siaran secara dalam talian ini untuk berkongsi, share FB Kementerian Belia dan Sukan supaya kita lebih ramai lagi yang menonton siaran kita pada petang ini. Jadi ini merupakan satu hari yang bersejarah pada petang ini kerana pelancaran program MyGig yang akan mempromosikan ekonomi lejang ataupun gig ekonomi kepada anak muda. Seterusnya kita akan menawarkan starter pack kepada anak-anak muda yang berminat untuk bersama-sama dengan program ini. Jadi kita juga telah disertai oleh dua tokoh menteri kabinet kita. Kita rasa bertuah dan gembira pada petang ini kita disertai oleh Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah Juf. Juf apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya Datuk Seri? Sihat, Alhamdulillah. Tak sibuk hari ni Biasalah, seperti biasa sibuk tapi hari ini rasa cukup beruntung kerana dalam pelancaran ni saya dapat ditemukan dengan Ashikin, dengan Shri dan lebih-lebih lagi lah dengan sokongan, dokongan padu daripada kanda saya, Datuk Saifuddin Abdullah. Wah, ni Abang De ke Wakanda? Abang De Terima kasih Datuk Seri kerana join. Datuk Seri juga bukan orang yang asing dalam pergerakan belia. Beliau merupakan Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung 2006 hingga 2009, 3 tahun. Jadi beliau merupakan orang yang bukan saja faham denyut nadi belia tapi sakit kepala belia pun beliau faham. Jadi terima kasih Datuk Seri, kita rasa bertuah kerana bersama-sama dengan Datuk Seri sebagai hos utama pada petang ini dalam program pelancaran MyGig. Jadi kita ada Wakanda, kakanda kita yang kedua, Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terima kasih Datuk kerana sudi join pada petang ini. Terima kasih, tapi saya nak komplain. Ya. Sebab Menteri Belia dah isytihar macam saya yang paling tua dalam ramai-ramai ni. Kena sedar diri sikit Datuk. Itulah, insaf. Insaf, Alhamdulillah Datuk dah insaf. Okey, jadi terima kasih kepada kedua-duanya. Kita akan berikan ruang kepada keduanya untuk memberikan okey, sebelum tu Datuk Saifuddin pun merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia pada 1998 hingga 2002. Jadi seorang lagi yang memahami sakit kepala pemimpin-pemimpin belia kita dan belia-belia di luar sana. Terima kasih Datuk. Jadi lepas ni kita akan berikan ruang yang seluas-luasnya kepada kedua-dua tetamu istimewa kita ini dan juga kedua tamu anak muda kita. Jadi sebelum kita memberikan laluan kepada kedua-dua menteri kita, jadi sama-sama kita saksikan montaj yang telah disediakan oleh pihak penganjur khusus untuk menceritakan kejayaan peserta-peserta dalam platform ini, platform e-rezeki yang kemudian dipanjangkan menjadi MyGig Service, dan yang keduanya Glow yang kemudiannya dipanjangkan menjadi di Kementerian Belia sebagai MyGig Digital Freelance. Sama-sama kita saksikan. Hai, saya Haziq Isham, berumur 26 tahun dan saya salah seorang pekerja digital dalam program e-rezeki. Dan apa yang menarik perhatian saya daripada kata-kata mereka sewaktu itu adalah jana pendapatan hanya duduk di rumah. Jadi di situ yang saya nampak e-rezeki ini bawa satu program yang berbeza daripada kebanyakan pameran yang datang pada Karnival Kerjaya tersebut. Saya Muhammad Fadil, umur 37 tahun. Saya seorang go-getter. Daripada TV saya nampak promo-promo yang menyebutkan tentang e-rezeki dan you can do it ni. Kemudian saya searching dan mendaftar di bawah e-rezeki, di bawah MDEC. Go-get adalah khidmatan untuk menyelesaikan masalah orang tak ada masa untuk melakukan apa-apa kerja ataupun membeli apa-apa. Macam-macam ada program di bawah e-rezeki, tak semestinya runner ataupun go-get ni saja. Hai, saya Nur Hidayu binti Yasin. Saya berumur 28 tahun dan saya seorang suri rumah. So
daripada e-rezeki tu, saya beranggapan Mola tu paling sesuai dengan waktu yang fleksibel yang saya ada. Daripada e-rezeki tu banyak platform untuk kita jana pendapatan lebih. Daripada Mola, daripada MyBam, Brodeo, macam-macam lagi lah. Ya, itu sebentar tadi video tentang introduction tentang program yang kita akan lancarkan, dan ia merupakan sebahagian daripada success story, cerita-cerita kejayaan di mana pelibatan anak muda dalam sektor ekonomi lejang ataupun gig ekonomi ini. Jadi menyedari potensi yang ada kepada gig ekonomi ini, jadi Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dengan kerjasama rapat Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga Malaysian Digital Economic Corporation dan Majlis Belia Malaysia, kita ingin menawarkan promosi untuk anak-anak muda kita terlibat lebih ramai lagi ke dalam platform yang amat penting ini. Dan kita menyedari kita berhadapan dengan COVID-19, kita berhadapan dengan satu cabaran yang besar. Saya kira anak muda di sana berasa keluh kesah dengan kebimbangan tentang kehilangannya pekerjaan, pengangguran dan sebagainya. Jadi Kementerian Belia dan Sukan tampil pantas dan tangkas dengan satu inisiatif untuk kita tawarkan kepada anak muda. Salah satu inisiatif, banyak lagi inisiatif Kementerian Belia yang di bawah Datuk Seri yang very proaktif. Salah satunya yang kita akan lancarkan pada petang ini adalah MyGig, yang mana ia bukanlah perkara yang asing kepada anak muda, kerana anak muda more adaptif kepada perubahan dan juga familiar dengan platform yang ada secara dalam talian. Jadi saya difahamkan MDEC telah mengumpulkan data bahawa ada lebih 100 platform ekonomi gig yang ada. Jadi anak muda, ini adalah peluang yang luas untuk anda, dan Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Komunikasi telah mempergandakan lagi usaha ini. Jadi kita nak dengar sendiri kepada tuan tanahnya, Tuan Tanah Gedaung yang menghostkan rancangan pelancaran kita pada petang ini. Jadi tak lain tak bukan Datuk Seri Rizal. Jadi kita nak bagi ruang kepada Datuk Seri untuk memberikan kata-kata semangat, dorongan, kata-kata perangsang, selegus kemudian akan melancarkan program MyGig ini. Jadi Datuk Seri mungkin boleh cerita sikit inisiatif apa yang Kementerian Belia dan Sukan nak tawarkan kepada anak muda kita. Silakan Datuk Seri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat petang kepada semua. Pertama sekali terima kasih kepada saudara Julfitri selaku pengacara dan juga moderator Presiden MBM yang saya muliakan, yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Dua bersama kita hari ini, ikon belia yang cukup hari ini disebut-sebut, utamanya dalam gig ekonomi, Ashikin Halil dan juga Shri Vignesh. Demikian juga kepada mereka yang sedang menonton di luar sana secara langsung. Pelancaran MyGig yang merupakan sinergi usaha-sama di antara Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang kita adakan secara maya pada petang ini. Selari dengan norma baru Juf dan juga kelaziman baru yang kita amalkan, dan ini adalah merupakan pendekatan yang telah menjadi hampir sebati kepada kehidupan kita pada waktu ini. Apapun, saya ingin pertama sekali mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih tak lain tak bukanlah kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia di bawah pimpinan Datuk Saifuddin Abdullah di atas kerjasama yang cukup bermakna dalam kita melakukan pelancaran MyGig, program inisiatif secara kolaborasi rentas kementerian bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, yang merupakan suatu program yang saya fikir amat penting kepada kalangan belia. Sebab apa? Sebab saya ketika saya berucap sempena dengan Hari Belia pada baru-baru ini, saya menyatakan belia dalam berdepan dengan pasca COVID ini, ada 3 perkara penting yang perlu kita lakukan. Pertama, dalam soal recovery ini, it has to be collaborative recovery. Recovery yang berkolaborasikan secara rentas semua agensi dan semua kementerian. Walaupun the nerve center adalah di perbendaharaan, Kementerian Kewangan,
plan-plan perancangan penjanaan ekonomi semula dirancang oleh pihak Kementerian Kewangan. Namun dari segi soal pelaksanaan, deliverables adalah terletak di atas bahu kementerian-kementerian yang wajar menggunakan pendekatan saling melengkapi bagi memastikan citra dan hasrat kerajaan untuk melaksanakan pemulihan dan mencapai capaian yang luas kepada rakyat secara keseluruhan akan dicapai secara efektif dan juga secara optimal. Kedua, belia Malaysia pasca COVID ini perlu melihat menjangkaui apa yang mereka ada pada waktu sekarang. Kerana ini pun sudah pun disebut berulang kali. Disebut tentang bagaimana masa-masa yang akan datang ini kita berdepan dengan apa yang disebut sebagai the future of works, jobs of tomorrow, bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang hanya berusia setahun yang lalu, hari ini kita telah melihat melalui apa yang dinamakan fasa elimination, fasa phasing out, dan ini juga sering disebut oleh Datuk Saifuddin Abdullah, perkara yang berkaitan dengan artificial intelligence, automation, data science, cloud computing, yang ini merupakan semua skill set yang pastinya diperlukan oleh belia dan anak muda dalam berdepan dengan dunia yang serba mencabar, terutamanya dalam tempoh-tempoh 2020 ke 2030 ini. Dan tentu sekali lah ketiga yang diperlukan adalah tentang reskilling, upskilling, and salah satu yang cukup penting, tidak kurang pentingnya adalah berkaitan dengan cross-skilling. Kerana dalam tempoh COVID ini kita telah melihat bahawa banyak industri-industri yang terkesan. Sebab tu ILO menyebut walaupun dalam TVET, kalau dia bersifat occupational specific, maka kumpulan ini juga akan berdepan dengan menjadi vulnerable, terdedah kepada ancaman kemungkinan gagal untuk mendapat peluang-peluang pekerjaan yang ada. Kerana ada industri-industri yang terkesan dan skill mereka adalah skill yang tidak setimpal. Sebab itulah cross-skilling adalah salah satu daripada tuntutan yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan WEF mengatakan hampir 1 bilion pekerja dunia dalam tempoh 5 tahun yang akan datang memerlukan latihan semula kemahiran, apa yang disebut sebagai reskilling revolution. Dan ini semualah menjadikan cabaran di pihak Kementerian Belia ini amat penting dan begitu getir dan menjadikan ia suatu benda yang wajar untuk dilihat secara lebih meluas selain daripada melihat pada apa yang dilakukan pada masa yang lalu. Sebab itulah saya merasa cukup beruntung kerana dalam kerjasama bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini, saya hanya perlu deal dengan seorang yang sememangnya mempunyai pemahaman, cakna dan amat peduli kepada belia. Saya duduk dalam kabinet pun selalu kebiasaannya sebelah beliau dan adalah amat tidak janggal dan janggal sebagaimana yang Juf sebut tadi, kerana beliau merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia. Waktu beliau jadi Presiden Majlis Belia, Datuk Saifuddin, saya adalah Naib Presiden GPMS dan saya tahu sangat bagaimana gerak kerja dan juga denyut nadi belia yang telah diperjuangkan oleh Datuk Saifuddin, dan itu juga memberi pemahaman yang mudah untuk orang seperti Datuk Saifuddin yang menerajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk memahami perjuangan belia, terutama juga perjuangan yang dibawa oleh Kementerian Belia. Walaupun Kementerian Belia ni we are the flag bearers of belia, tapi aspek belia, kepentingan belia, interest belia terangkum di bawah ruang lingkup hampir 14 ke 17 kementerian. Kalau kita bercakap soal belia dan keusahawanan, yang menjadi tuan empunya, the custodian of it adalah MIDEC. Belia dan pendidikan, MOE dengan MOHE. Belia dan sains dan teknologi, MOSTI. Demikian juga belia dalam soal industri kreatif dan dalam soal inisiatif digital. Tempat dia tak lain tak bukan adalah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dan ini adalah antara program rentas ataupun kolaborasi rentas kementerian yang telah dimulakan oleh Kementerian Belia dan Sukan bila mana saya memikul tanggungjawab sebagai menterinya. Kerana saya melihat bahawa saya perlu get a buy-in daripada kementerian-kementerian yang lain. Kalau dari segi soal penciptaan pekerjaan, saya kena pergi ke Kementerian Sumber Manusia, Juf.
Kalau dari segi soal Kementerian dari segi keusahawanan, saya pergi berjumpa dengan Dr. Wan Junaidi untuk melihat semua produk-produk keusahawanan ada di kalangan dari program-program yang telah pun ataupun inisiatif yang telah rangkakan mengambil kira tentang soal belia. Demikian juga Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian mempunyai produk-produk seperti Agropreneur. Ini juga adalah penting untuk belia. Namun yang paling penting pada waktu ini adalah Kementerian KKMM. Saya nak maklumkan walaupun saya dah menjalani ataupun saya telah melakukan kolaborasi rentas kementerian, 5 kementerian, dan KKMM ni saya tak sampai pun lagi ke pejabat Datuk Saifuddin. Tapi walaupun tak sampai, ini adalah the first tangible product yang dihasilkan daripada kolaborasi rentas kementerian oleh KBS. Sebab itulah saya nak ucapkan berbanyak-banyak tahniah dan terima kasih kepada KKMM di atas kolaborasi yang cukup bermakna. Kenapa? Kerana belia umumnya, Juf, sebagaimana yang kita pernah bualkan sebelum ini, belia di sana mempunyai keresahan. Keresahan kerana mereka berdepan dengan suasana yang amat getih. Kerana pasca COVID ini pastinya akan menyaksikan suasana di mana belia akan kehilangan pekerjaan. Telah pun dilaporkan oleh Bank Negara dan juga Department of Statistik Malaysia ataupun Jabatan Perangkaan Negara sejumlah 5%. Angka yang agak tinggi, bahkan tertinggi dalam tempoh 20 tahun yang akan dicatatkan dalam kadar pengangguran bersamaan dengan 780,000 orang keseluruhannya. Satu angka yang amat besar. Malahan ada badan-badan penyelidikan yang lain yang mencatatkan angka yang jauh lebih tinggi. MIER mencatatkan menjangkakan 1 hingga ke 1.5 juta. Dan demikian juga badan-badan yang lain. Maka sebab justru itulah Pelan Jana semula ekonomi negara penjana telah merangka hampir 9 bilion diperuntukkan khusus untuk memastikan pewujudan pekerjaan, untuk memastikan penyediaan penampan ataupun cushion bagi mereka supaya tidak akan berlaku kehilangan pekerjaan akibat daripada pasca COVID ini. Dan tentu sekali lah yang akan berdepan dengan suasana yang sama adalah mereka yang berada di dalam ekonomi gig. Saya sebut ini adalah kerana kepada saya COVID-19 ini telah menjadi a grand game changer yang telah merubah landscape ekonomi, termasuk landscape ekonomi gig yang dilihat sebagai sekarang ni adalah salah satu daripada aktiviti ekonomi pelengkap dan juga merupakan ekonomi penggerak bagi memenuhi keperluan seharian kita. Saya nak baca satu dua dari segi dapatan-dapatan research yang mungkin boleh dikongsikan, agak menarik. Pertama, kajian yang dibuat oleh Khazanah Research Institute di bawah tajuk The Demise of Formal Employment yang menyatakan bahawa 39% daripada keseluruhan jumlah pekerjaan akan berada di struktur informal economy. Kalau mengambil perkiraan jumlah ini bererti hampir 6 juta akan berada dalam informal economy. Kajian kedua adalah oleh REFSA, Capitalizing the Gig Economy in Malaysia, June 2020. REFSA guna pakai data World Bank. Mereka menyatakan daripada sejumlah 15.3 juta pekerja di Malaysia, 26% mereka yang terlibat di dalam gig economy. Dan yang ketiganya adalah dapatan daripada Tenaga Buruh Malaysia, April 2020, yang menyatakan bahawa data sebanyak 2.59 juta daripada Tenaga Buruh Malaysia dikategorikan sebagai freelancer ataupun self-employed. Saya sebut angka-angka ini semua adalah kerana angka-angka ini menunjukkan betapa gig economy menunjukkan satu bidang yang menjadi penting kepada anak-anak muda daripada kalangan belia untuk terbabit dan sekaligus menjadikan ia sebagai satu sektor yang dilihat sebagai menarik perhatian kepada kalangan anak muda. Selain daripada itu juga, saya nak maklumkan bahawa
Randstad Malaysia latest work monitor survey menyatakan 49 pekerja Malaysia mahu meninggalkan pekerjaan mereka sekarang untuk memulakan perniagaan sendiri. 75% percaya bidang keusahawanan akan memberi mereka peluang yang lebih besar. Manakala 71% yakin bahawa kerajaan banyak membantu generasi muda untuk terlibat dalam bidang keusahawanan. Maka sebab itulah saya fikir gig ekonomi ini amat penting dan sebagaimana yang kita boleh sedia maklum bahawa dalam soal gig ekonomi ini bagi saya ada 3 komponen utama yang saya nak bincangkan di sini dan mungkin saya dan Datuk Saifuddin boleh mencapai kata setuju berkaitan bagaimana kita nak membantu those who are involved in gig economy. Pertama, pekerja bebas yang dibayar berasaskan tugas tertentu. Seperti Ashikin, membuat kerja-kerja rekaan, desain logo, kerja kertas kerja, melengkapkan laporan dan sebagainya. Ini memerlukan skills dan kemahiran tinggi dan profesional. Yang kedua ialah soal the needs of consumer, pelanggan yang hari ini yang memerlukan perkhidmatan yang secara spesifik. Kebanyakan perkhidmatan yang kita dapati melalui dalam talian seperti perkhidmatan mencuci baju, membersih rumah, perkhidmatan selepas bersalin, perkhidmatan pelbagai, membaiki tayar sekalipun dan sebagainya. Tadi disebut ada 100 platform yang telah join dalam e-rezeki. Dan yang ketiganya adalah syarikat yang menjadi penghubung, yang membina medium antara pekerja bebas tadi dan pelanggan yang menggunakan platform ini. Dan sebab itulah sekarang ni Juf, phone kita ni dah macam-macam application dah ada dalam phone kita. This is kata natijah daripada ledakan digital yang sedang berlaku yang telah membuatkan kata peluang dan ruang yang lebih besar kepada mereka yang ingin terlibat dalam gig ekonomi. Dan demikian jugalah antara 2 kelompok penting yang saya ingin tekankan. Pertama, mereka yang terlibat dalam sebagai pekerja gig seperti Encik Shri ni yang membantu kita untuk mendapatkan perkhidmatan spesifik untuk memenuhi keperluan kita. Manakala yang keduanya adalah pekerja bebas atau disebut sebagai digital freelancer. Ada juga yang menyebut sebagai digital native dan juga digital nomad. Kesemua definisi ini memberi gambaran bahawa mereka suka untuk bergerak bebas dan tak mau terikat dengan mana-mana organisasi. Dan sebab itulah kepada saya, kumpulan ini adalah kumpulan yang wajar diberi suatu bentuk harapan dan juga inisiatif yang perlu diperkenalkan bagi kita merancakkan lagi penglibatan mereka ini. Dan saya juga nak tekankan antara yang telah, walaupun saya tahu bahawa di dalam gig ekonomi ini salah satu yang mendasari keresahan belia-belia yang terlibat ni adalah soal safety net. Kerana kebanyakan mereka tidak ada social safety net and most of them are not dikatakan bankable, tiada slip gaji. Tapi itulah yang telah diperkenalkan oleh kerajaan melalui penjana baru-baru ini, jumlah 75 juta yang telah diperkenalkan. Pertama adalah grant 50 juta untuk dana padanan untuk menyediakan caruman ataupun self caruman. Keduanya adalah peruntukan 25 juta. Ini yang penting di bawah program GLOW, di bawah MDEC untuk memperkasa dan membimbing rakyat Malaysia dan mereka yang terlibat sebagai pekerja digital. Jadi secara sepintas lalu saya melihat bahawa mereka yang terlibat dalam ekonomi gig ni mereka ada kualiti yang tersendiri. Bagi saya, pertama, these people they are self-sustained. Mereka ada kualiti boleh mandiri. Keduanya, mereka ni tangkas dan bersifat survival. Because dia orang tidak ada social safety net, maka mereka perlukan untuk keluar cari segala mungkin untuk bagi memastikan kelangsungan hidup mereka. So the level of survival di kalangan mereka yang terlibat dalam gig ekonomi ni agak tinggi. Ketiganya, mereka adalah kreatif dan mencipta
untuk mencari peluang dan sebagainya. Dan demikian juga belia yang dalam gig ekonomi ini adalah mereka juga yang boleh membantu belia yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Ashikin. Saya difahamkan hari ini Ashikin dia nak buka agensi pula. Not that she became the virtual assistant, but she want to employ and recruit a lot more others to become as successful as she has been. So saya fikir ini adalah antara kualiti yang cukup positif yang ada di dalam mereka yang terlibat dalam gig. Sebab itulah di pihak Kementerian Belia dan Sukan, sebagaimana saya sebut tadi, bila mana kita ada kolaborasi rentas kementerian, Datuk Saifuddin, kita juga mengadakan apa ni yang saya sebut sebagai single landing page. Saya sediakan single landing page di Kementerian Belia dan Sukan dan saya jelajah ke kementerian-kementerian untuk saya bawa segala fasiliti, insentif, dana-dana yang ada di kementerian lain yang bertujuan kepada belia boleh dijadikan sebagai satu hidangan menu di dalam single landing page di bawah Kementerian Belia dan Sukan ini. Berarti if you sign on Kementerian Belia dan Sukan, you sign on dengan KKMM. Sign on dengan Kementerian Belia dan Sukan, you sign on dengan Magic ataupun dengan Kementerian MOSTI. Dengan cara itu, Kementerian Belia dan Sukan menjadi connector, menjadi promoter, menjadi marketer dan juga menjadi facilitator agar akhirnya biar Kementerian Belia dan Sukan menjadi jendela kepada belia untuk mendapatkan bantuan sekaligus kata menawarkan jawapan kepada keresahan mereka. Jadi akhir sekali saya nak ambil kesempatan nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Sebenarnya ini satu baru, banyak lagi saya nak minta lagi. Ada lagi tu, utamanya dalam industri kreatif, saya tahu banyak di kalangan anak-anak belia. Dan tak cakap lagi pun Datuk Saifuddin bila dalam kabinet sentiasa mai kat saya, mailah kementerian dia, banyak benda dia nak bagi. So saya harap insya-Allah dalam tempoh seminggu dua lagi saya dengan KSU akan berkunjung ke pejabat Datuk Saifuddin untuk kita lihat dan terokai bentuk kerjasama yang dah lebih meluas untuk diberi kepada anak-anak muda dan juga di kalangan belia. Kepada mereka sana di luar sana, ambillah peluang daripada program MyGig ini. MyGig ini adalah sebagai satu value add kepada program yang telah pun ada oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia, iaitulah Glow dan juga e-Rezeki. Ini sekadar untuk kita sediakan menu yang lebih dedicated mengikut flavor untuk anak muda. Dan sekaligus kita membantu juga KKMM untuk mempromosikan produk-produk yang ada di KKMM. Dan kepada Ashikin dan kepada Shri, saya harap bahawa ini adalah perkongsian pengalaman yang amat berharga kepada anak-anak muda di luar sana sebentar nanti. Dan mudah-mudahan kejaya Ashikin dan kejaya Shri akan terus berjaya dan akan mendatangkan kejayaan dalam kehidupan anda berdua. Dan kepada Ju Fitri, terima kasih. MBM main peranan, you have been always proactive. I hope you are still young, but unfortunately you are already 40. Outgoing. So, apapun, insyaAllah, we will look forward. We will look forward for a greater collaboration between MBM dengan juga Kementerian Belia dan Sukan. Dan kepada semua, mudah-mudahan usaha yang kita lakukan pada hari ini akan membuah hasil dan akhirnya membawa kejayaan. Pada semua, thank you again Datuk Saifuddin dan thank you again KKMM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Datuk Seri Rizal Marikan, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, atas hujahan dan tujahan yang begitu mantap dan disokong dengan beberapa inisiatif praktikal kepada anak-anak muda kita untuk bersama-sama dengan Ashikin dan Shri untuk terlibat dalam dunia ekonomi lejang ataupun gig ekonomi. Saya ingat banyak fakta-fakta yang telah disajikan oleh Datuk Seri sebentar tadi, tapi yang penting saya lihat yang kita boleh relate adalah COVID-19 adalah game changer untuk mempercepatkan anak muda kita masuk ke dalam platform ini. Dan juga inisiatif untuk menangani pekerjaan dan pengangguran ini perlu kepada kolaboratif. Dia tidak boleh in silo. Dan yang satu lagi fakta yang menarik saya lihat yang Datuk Seri sebutkan tadi adalah
anak muda yang nak masuk ekonomi gig ekonomi ni dia perlu ada multi skilling. Kita lihat Ashikin, dia bukan sahaja virtual assistant, dia juga writers, dia juga translators, menguasai 7 bahasa, social media manager, voice over dan sebagainya. Jadi formula untuk masuk dalam ekonomi lejang ataupun gig ekonomi ni, anak muda yang di luar sana perlu menguasai lebih daripada 1 ataupun 2 skill. Jadi terima kasih Datuk Seri atas introduction yang cukup baik. Jadi kita beralih kepada Datuk Saifuddin yang saya lihat tak sabar-sabar lagi tu. Jadi Datuk Saifuddin, kita bagi ruang yang seluasnya untuk Datuk untuk berikan kata semangat untuk mendokong program MyGig kita pada petang ini. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Rizal Marikan, Naina Marikan, Menteri Belia dan Sukan, Saudara Jufitri, Presiden MBM, Shikin, Shri dan semua yang mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Pertama sekali saya nak ucap tahniah kepada sahabat baik saya, jiran dalam bilik mesyuarat kabinet, Saudara Datuk Seri Rizal Marikan. Beliau, kalau orang dengar tadi, ucapan beliau itu cukup berisi, cukup bertenaga, tapi memang dia macam tu. Dia jadi pembangkang pun macam tu juga. Sekarang dia jadi kerajaan, alhamdulillah lebih mantap lagi. Dan juga saya nak ucap tahniah kerana Datuk Seri Rizal, beliau bekas pemimpin belia dan faham sangat. Saya suka tadi dia guna ayat yang selalu kita guna, denyut nadi. Untung nasib rakan-rakan dalam gerakan belia dan beliau telah pun mula dengan mengembalikan beberapa bentuk peruntukan yang secara lazimnya sangat diperlukan oleh persatuan-persatuan belia. Terima kasih Datuk Seri atas kefahaman itu. Dan tentulah saya nak ucap tahniah atas MyGig dan juga kerana memilih KKMM khususnya MDEC dan tentulah rakan kongsi utama KBS. Lama dah tak guna ayat ni, rakan kongsi utama KBS itu ialah Majlis Belia Malaysia. Itu semua tanda-tanda Menteri Belia is very much on the right track. Orang yang faham dia faham kenapa saya sebut begitu. Baik, dalam kita melihat dan mengadaptasi gig ekonomi ini, ada 3 faktor yang penting. 2 saya nak sebut di awal, 1 nanti di hujung. Faktor yang pertama ialah saya setuju dengan Datuk Seri Rizal tadi bahawa COVID-19 ini mengajar kita pelbagai perkara, termasuk bahawa setengah-setengah perkara kita fikir lambat laun kita akan lalui, tetapi kerana COVID-19 kita berhadapan dengannya sekarang pada waktu kita bercakap ini dan sepanjang PKP dan sebagainya. Kerana itu kita mula mengadaptasi kepada norma baru, ramai yang mula belajar berkomunikasi dengan lebih mantap, order barang melalui apps dan menggunakan e-hailing services. Bagi setengah-setengah orang ada yang pertama kali. Ada penyanyi-penyanyi yang dah tak berapa muda, misalnya bila kita buat program nyanyi dari rumah dan juga program muzik dari rumah Datuk Seri, ini first time lah dia mula, barulah dia kata, oh okey, selama ni dia ada handphone dan sebagainya, tapi sekarang baru dia belajar bagaimana nak recording performance dia dan rupanya boleh buat duit. Kerana program muzik dari rumah itu memang kita suruh dia menyanyi dari rumah dan kita bayar honorarium dia dan dia kena terima honorarium secara online sebagai misal. Jadi norma baru itu dihadapkan kepada sebahagian daripada kita, walaupun kita tahu lambat laun kita akan berhadapan dengannya, tapi kerana COVID-19 kita berhadapannya sekarang dan kita harus mahir mengaplikasikannya sekarang. Faktor yang kedua ialah teknologi sebenarnya berkembang dengan begitu pantas. Dalam bahasa Inggeris kita kata it's inevitable. Dia akan datang.
macam mana pun, ada COVID, tak ada COVID, teknologi baru akan datang. Dan dari sini saya, dari sudut ini saya senada dengan Datuk Seri Rizal bahawa kita harus mula melihat apa yang disebut sebagai industri-industri masa depan. Industries of the future. Tadi Datuk Seri sebut the new jobs, pekerjaan yang akan hilang, pekerjaan yang baru. Tapi kalau dilihat dari sudut teknologi masa depan, teknologi 20 tahun akan datang. Sebenarnya mungkin kita tak boleh nak bayangkan pada hari ini. Kerana ia belum dicipta. Dan ia akan dicipta pada masa itu dan ia dengan seolah-olah tiba-tiba akan dilakukan atau dilaksanakan dan digunakan. Apa-apa apps yang kita guna sekarang mungkin 20 tahun akan datang dah obsolete. Dan kalau hari ini, saya dah tak berapa muda, sentiasa belajar menggunakan teknologi yang terkini, tetapi saya jangka 20 tahun, 30 tahun akan datang, tiada sesiapa yang boleh kata dia master mana-mana teknologi kerana teknologi itu berkembang begitu pantas. The hygiene of the technology or the health of the technology is always di-upgrade secara sendiri. The technology upgrades itself. Sekarang kita upgrade setengah-setengah teknologi secara manual, tetapi pada masa akan datang dia akan upgrade itself. Saya sebutkan ini kerana pada saya orang yang terlibat dalam gig ekonomi ini berada di landasan yang hadapan. Mungkin kita masuk gig ekonomi kerana terpaksa, kerana COVID-19. Tetapi yakinlah bahawa anda semua berada di landasan yang betul. Sama ada by design or by default, you are in the gig economy but you are on the right track. Sebab masa depan memang mengarah kepada perkembangan penggunaan dan aplikasi teknologi yang luar biasa pantasnya. Dalam konteks Malaysia, kita dapati bahawa ekonomi digital berkembang dengan begitu pesat dan kebetulannya kita telah pun menubuhkan pasukan petugas ekonomi digital. Saya sebagai pengurusi dan pengurusi bersamanya lah seorang lagi sahabat kita berdua, Datuk Seri Rizal, Saudara Kari Jamaluddin, ya. Dan kita sedang mengorak langkah untuk memperkasa perkembangan ekonomi digital ini. Dan sumbangan ekonomi digital kepada ekonomi negara kalau kita guna angka tahun 2018 ialah lebih kurang RM267.7 bilion. Ini suatu angka yang besar, yakni lebih kurang suatu catatan yang besar dan saya percaya dia akan meningkat lebih besar lagi pada masa akan datang. Dan ini dengan kalau saya pinjam sebutan Datuk Seri tadi, informal economy kita belum rekod dengan tepat sejauh mana sumbangan. Saya fikir kalau kita dapat mengira secara lebih komprehensif sumbangan ekonomi informal kepada KDNK kita, saya fikir angkanya adalah lebih besar. Nah, dalam konteks ini, ekonomi gig dan freelance memang satu trend yang telah saya sebutkan tadi dan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap ekonomi gig dan freelance ini sebenarnya bernilai tinggi, melibatkan kerja-kerja reka bentuk, grafik, programming, pemasaran produk, penulisan, penterjemahan, perakaunan dan sebagainya. Dan di sini MDEC telah membangunkan program yang dipanggil Global Online Workforce atau singkatnya GLOW. Program ini melatih peserta untuk memulakan kerjaya sebagai digital freelancer dan selok-belok untuk berjaya memperolehi tugasan atau projek-projek jangka pendek dari dalam dan luar negara menggunakan platform-platform global. Salah satu aspek penting dalam ekonomi gig adalah kebolehpercayaan umum terhadap satu-satu platform yang menawarkan peluang pendapatan. Dan kerana itu, melalui program e-Rezeki dan GLOW, isu seperti due diligence merupakan satu elemen yang
sentiasa dititik beratkan. Berdasarkan hasil pelaksanaan program e-Rezeki dan Glow, penyertaan rakyat telah meningkat di mana pada tahun 2019 terdapat hampir 450,000 orang pekerja gig dan freelancer yang aktif bekerja di pelbagai platform tempatan. 450,000 orang aktif bekerja di pelbagai platform tempatan dan antarabangsa. Macam saudari Shikin, dia both local and international. Dengan jumlah pendapatan yang telah diterima melebihi 800 juta ringgit. Dan memanglah 60% daripada mereka yang terlibat dalam program e-Rezeki dan Glow adalah orang-orang muda antara 18 hingga 30 tahun. Dan program Glow ini diperkukuhkan lagi melalui penjana dan kita mempunyai sasaran untuk memberi bimbingan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan tetapi mempunyai skill yang boleh dimanfaatkan, termasuk juga dengan graduan menganggur dan sebagainya. Perkara yang ketiga yang saya nak sebutkan, yang saya kata saya nak sebut di hujung ni ialah soal pengurusan gig economy. Freelancer adalah istilah yang kita gunakan sekarang, tetapi sama ada freelancer akan jadi profession yang baru ataupun sebenarnya nanti akan wujud profession baru yang sekarang ini dipanggil freelancer. Dan ini akan melibatkan tentulah satunya soal keusahawanan, kemahiran keusahawanan, dan freelancer mungkin satu hari nanti saya kata tadi sama ada dia menjadi profession tersendiri atau di bawah freelancer itu ada profession baru, tetapi pokoknya ini mungkin arus perdana yang baru. Kerana ramai yang akan mengatakan bahawa kenapa saya harus bekerja dalam framework yang lama, lebih baik saya bekerja dalam framework yang baru ini. Jadi pada saya freelancer ini mungkin boleh bertahan setahun dua saja dari segi istilahnya. Selepas ini mungkin istilah yang baru, yang lebih tuntas. Dan soal pengurusan, kerana saya fikir bagi kita dalam kerajaan, kita harus embrace gig economy. Kita harus dalam bahasa Melayunya mendakap atau memahami dan menghayati dan facilitate perkembangan ini. Kalau dulu sebagai kerajaan kita mungkin risau, ini kenapa semua kerja sendiri ni? Sebab kita biasa dengan profession yang tertentu. Tapi saya fikir kerajaan hari ini kita melihatnya bahawa ya inilah dia bentuk baru pekerjaan alam orang muda dan yang lebih futuris sifatnya. Kita harus embrace, tetapi pada waktu yang sama kita tak boleh pula hands off, bermakna tak apalah, pandai-pandailah mereka menjaga diri masing-masing. Saya setuju yang disebut Datuk Seri tadi, safety belt dia bagaimana? Apa yang waktu mereka mendapat pendapatan yang lumayan, alhamdulillah. Tapi kita juga harus melihat apa akan berlaku sekiranya something happens, something goes wrong dan sebagainya. Jadi soal kebajikan masa depan mereka, soal perundangan, jangan lupa soal cukai, penting. Ya. Semua itu harus diambil kira dan saya fikir itu tanggungjawab kerajaan. Saya dengan Datuk Seri Rizal kena pecah kepala lepas ni nak fikir. No, I think we are serious about this. This is the way to go. Gig economy is here to stay. Mungkin dalam bentuk-bentuk yang akan berkembang dengan lebih pesat pada masa akan datang. Jadi sekali lagi saya nak ucap tahniah kepada Datuk Seri, sahabat saya dan saudara Julfitri. Nampak bolehlah muda lagi tu sikit-sikit. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Saifuddin, terima kasih atas kata-kata semangat, dorongan dan banyak perkataan-perkataan beliau yang menanggap imajinasi saya dan sudah tentu saudara-saudara sekalian. Dan apa yang kita boleh simpulkan bahawa platform ini ataupun bidang ini menjadi semakin penting dan ia amat bersesuaian dengan jiwa anak muda yang mempunyai personal demokrasi dan juga sifat anak muda dia merevolusikan ekonomi.
Jadi memang ini adalah masa terbaik dan Datuk pun sebut tadi ada banyak istilah yang digunakan. Salah satunya juga orang menyebut tentang free agent. Saudara Naim Jaafar sahabat saya menggunakan free agent ataupun istilah-istilah lain seperti pekerjaan bebas dan sebagainya. Terima kasih Datuk atas ucapan penuh bermakna. Kedua-duanya menampilkan banyak fakta-fakta walaupun program kita santai hari ini, tapi kita tidak mengkompromi tentang soal intelektual, ilmiah dan sebagainya. Terima kasih. Jadi ini peluang yang kita, masa yang kita nanti-nantikan untuk berinteraksi ya bersama dengan dua ikon anak muda kita. Satunya adalah Sri Kandi, saudari Ashikin Halil, dan juga yang keduanya putera kita, adik kita Shri Wignesh. Kedua-duanya satunya telah lama menceburi dan menghasilkan pendapatan yang agak lumayan. Kalau bak kata Husin Lempoyang dalam cerita P. Ramlee tu, wow lah dia punya perkataan tu, wow lah bila dengar berapa yang Ashikin dapat. Dan Shri baru saja terlibat sebulan Shri? Ya, baru sebulan terlibat tapi telah rasa puas hati sebab bekerja secara bebas tapi dapat menghasilkan income yang boleh support lagi pembelajaran Shri. Jadi kita nak bagi ruang kepada kedua-dua menteri untuk berinteraksi secara langsung dengan kedua-duanya. Mungkin nak tanya tentang rahsia kejayaan, bagaimana boleh terlibat dan sebagainya. Jadi kita nantikan. Jadi saudara-saudari yang mendengar rancangan ni, tolong share FB Kementerian Belia dan Sukan supaya lebih ramai lagi yang mendengar ya tentang success story mereka berdua. Jadi saya persilakan Datuk Sri Rizal dulu untuk bertanya kepada kedua-duanya. Silakan Datuk Sri. Okey, baik. Shri, saya nak tanya Shri dulu lah. Ya. Shri sekarang masih menuntut ya dengan mengikuti diploma in electrical engineering. Ya, Datuk. Dan kerjaya ni adalah sebagai kerjaya sambilan. Pertama soalan yang klise lah, kalau bila dah start nanti belajar ni macam mana nak mengimbangkan di antara kata kerjaya yang sekarang ni dapat RM4,000 ni dengan belajar. So macam kalau nak seimbangkan, I have to have satu jadual yang betul. Dia tak mengganggu saya punya pelajaran. So saya akan divide my jadual untuk buat kerja sambilan and then my studies tu. Tapi saya dipahamkan sebab kerjaya ni, I think I was told that you've been very hardworking. Kerja daripada sampai 9 jam katanya sehari. Yeah. And 7 days in a week. In order for you kata untuk mendapatkan kata the so called jumlah yang nak dihantar tu. Yes. Jadi then that will kata enable you to earn 4,000. Tapi kalaulah dalam keadaan tempoh-tempoh yang perlu belajar, jadi tentu ia tak akan dapat kata mencapai sasaran tu. Yes, it will be impossible for me kalau nak mengejar orders yang even now. So if once I start start study tu, I will tak boleh mencapai, tapi saya akan try my best untuk cover up my orders macam tu. Okay, good. Shikin Shikin. Yeah. Boleh Shikin ni saya tengok. Boleh 7 bahasa, betul tak? Oh, InsyaAllah 4-nya mahir, 3 je general lah. Apa yang 7-nya? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Hangul, Spanish, French, Arab. Oh, boleh cakap 3 Arab. yang akhir tu general lah. Walaupun saya orang Arab, tapi saya tak berapa yang Al-Lughatul Arabiah saya tak lancar lah. Kalau bahasa Ami, bahasa Pasar tu insyaAllah. Masya Allah. Syikir boleh cakap dengan Datuk Saifuddin sekali lagi. Datuk Saifuddin mahir. La takalam hazal lughah. La takalam. Muhammad Sami' tu. Baik, okey. Sami' tu. Satu je lah perkara yang menarik saya dipahamkan, antara pendapatan Shikin yang agak tinggi datang daripada kerja-kerja daripada luar atau cross border, luar daripada sepadan. Jadi kalau dapat kongsi lah, kerja yang daripada negara manakah yang memberi pendapatan yang paling tinggi ni? Dari Korea, kalau tahun 2018 kat saya dapat projek translation 150k USD untuk subtitle. Cerita Korea.
Cerita Korea. Jadi dari Korean to English lah. Korean series? Saya ada 7 drama dan 7 movie masa tu. Dan drama apa tu? Drama saya ada drama dulu-dulu, drama apa tu, My Girl, dulu-dulu lah yang orang selalu tengok tu kan. Runaway untuk Bride, siaran semua. Runaway Bride. Runaway Bride tak ada, tapi ni zaman Rooftop Princess, yes. Rooftop Prince, Coffee Prince, macam tu lah. Kalau yang terkenal saya rasa Descendant of the Sun. Wow. Descendant of the Sun ada? Ada. And then The King yang terbaru? The Kings bukan saya. Tapi kalau ada King, saya punya movie drama King Case Note. Saya suka drama tu sebab dia maharaja yang sangat brilliant. Okey. Saya nak pass kat Datuk Saifuddin. You have anything? Okay. Ya, sila Datuk. Thank you. Terima kasih. Saya nak tanya dengan Shri dulu. You terlibat dah sebulan. Dalam sebulan ini, apa dia bentuk barang yang paling selalu ataupun yang paling selalu dia hantar? Untuk barang yang selalu saya hantar mostly accessories kereta, and then spare parts kereta mostly will be the spare parts, barang-barang yang spare part kereta macam tu, accessories je. Okay, di kalangan pelanggan ni, sejauh mana you tengok yang diorang ni dah bersedia, I mean dia order, okay, dia guna apps kan, alright. Yes. Tapi ada tak misal kata you dapat dia punya pertanyaan-pertanyaan atau rungutan berkaitan dengan e-payment? Maksud saya begini, adakah majoriti atau berapa persen di kalangan pelanggan yang you jumpa tu you lihat mereka ni memang dah selesa dengan e-payment atau e-wallet? I can say more than 50% they are very banyak convenient dengan e-payment sebab top up, and then mostly they use e-payment. They use e-payment. Tapi ada juga yang COD lah. Yes, ada yang COD. Tapi you tak jadi victim di mana bila you ada tak you sampai-sampai dia kata you lambat. No, tak ada. No, tak ada. Tak ada. Itu yang ni Datuk Seri, yang saya kesian ni, ada kawan-kawan adik-adik kita yang masa bulan puasa dia lambat. Yelah, lambat sebab banyak nak hantar dan dalam masa kena hari hujan lebat. Bila sampai ke rumah member tak nak bayar sebab dia kata ni dah lepas berbuka. Itu memang kesian betul lah. Naya lah. Ya. Okey, Shikin. You ni biasa you biasa dengan Korea ni. You rasa-rasa bila agaknya Malaysia boleh menghasilkan filem yang menang Oscar macam Parasite? Kita sebenarnya ada potensi dah tu. Ada potensi. Ada je cerita Melayu yang sangat kualiti sebenarnya. InsyaAllah lagi 2-3 tahun. Wow. Okay. Tapi dalam pengalaman you dengan orang Korea dalam ini, mereka agak advance, mungkin lebih advance daripada kita ya, dari segi penggunaan teknologi. Apa yang kita boleh belajar dari Korea Selatan? Kalau benda yang boleh belajar sebenarnya kesungguhan, sebab diorang kalau kita tahu Korea ni sistem rekod dan sistem kerja dia, sistem dia sangat bagus. Kalau saya compare dengan orang Jepun, saya kalau tak Jepun nombor 1 lah. Orang Korea nombor 2. So kalau nak cakap belajar, saya rasa kita belajar sistem dahulu. Disiplin kerja tu macam mana. Maknanya kalau tadi poin saya yang akhir tadi saya sebut soal pengurusan gig economy, maknanya ini antara benda yang boleh kita belajar daripada Korea. Itu maksud dia. Betul. Sebab saya percaya sebagai seorang freelancer, perkataan pertama dalam hidup kita adalah disiplin. Sebab kita ada kebebasan masa kan. Tapi sebenarnya disiplin sangat-sangat penting.
Saya ada soalan last, cepu mas untuk Shikin. Kumpulan K-pop yang paling you minati. Masya-Allah. Kalau sama dengan saya suruh Datuk Seri Rizal belanja. Kalau tak sama, saya suruh Julfitri belanja. Saya rasa tak sama sebab saya punya grup yang saya minat ni dia dah lama tak keluar. Big Bang. Alamak. Big Bang. Okay. Big Bang rival dengan yang saya suka. Saya suka sebab BTS. Sorry. BTS saya tak. Alamak. Sorry. Saya tahulah BTS tu handsome belaka. Muda sangat. Okay, alright. Terima kasih Datuk. Banyak soalan-soalan cepu mas tu. Bukan cepu mas, cepu cemas. Julfitri suka K-pop mana? Saya TBS. TBS. BTS, sorry. TBS Terbina Bersepadu Selatan. Sorry, Datuk. Gurau. Ya, faham. Terima kasih, Datuk. Baik, Datuk faham. Baik, terima kasih, Datuk. Banyak soalan-soalan nakal tadi, Datuk. Tapi saya benarkan kerana merupakan sesi santai dengan anak muda pada petang ini. Jadi, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua menteri dan juga kedua-dua anak muda kita yang terlibat dalam sektor ekonomi yang penting ini. Dan kita tahu Ashikin merupakan graduan UiTM Melaka, kebanggaan UiTM Melaka. UiTM di hatiku. Ya, dan total pendapatan beliau adalah 1 juta pada tahun lepas. Jadi anak-anak muda grab the opportunities untuk terlibat dalam sektor ini. Dan juga kita lihat Shri umur baru 23 tahun dah menjana income 4,000. Ya, dan sedang belajar, jadi kita doakan kejayaan kepada kedua-duanya dan yang penting mungkin boleh investing back to the society. Pengalaman, ilmu yang ada itu penting untuk anda menjadi mentor pula kepada anak-anak muda di luar. Terima kasih kepada kedua-dua YB yang sudi hadir sebagai host dan juga kedua-dua anak muda. Jadi kita sampai ke penghujung acara pelancaran kita. Jadi saya dengan sukacitanya, dengan segala hormatnya menjemput kedua-dua yang berhormat, Menteri Belia dan Sukan dan juga Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk sama-sama kita melancarkan MyGig, sebuah inisiatif daripada kedua-dua buah kementerian. Dipersilakan Datuk Seri dan Datuk untuk sama-sama kita melancarkan dan menyaksikan video gimmick pelancaran. Alright. Okay. Okey, terima kasih. Demikian tadi pelancaran video MyGig yang telah disempurnakan oleh kedua YB kita. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua YB yang sudi melancarkan program MyGig kita yang dibawakan khas oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi untuk menggalakkan lebih ramai lagi penyertaan anak muda belia Malaysia ke dalam program MyGig ini, maka Kementerian Belia dan Sukan Malaysia telah menawarkan sejumlah 1,000 tempat untuk program MyGig Service yang mana kita dengar tadi Saudara Shri terlibat secara langsung di bawah platform e-Rezeki. Jadi MyGig Service telah dipanjangkan dan dikhususkan untuk belia dan ditawarkan atas nama MyGig Service yang akan menawarkan 1,000 penyertaan daripada belia berumur 18 hingga 40 tahun. Dan mana-mana peserta khususnya anak muda yang menyertai program ini akan dibekalkan dengan beberapa kit starter sebagai insentif untuk menggalakkan mereka terlibat dalam program MyGig Service. Dan yang keduanya kita ada MyGig Digital Freelance di mana kita dengar tadi saudari Ashikin terlibat di bawah platform Glow. Maka MyGig Digital Freelance akan menawarkan juga 1,000 tempat kepada anda semua
umur dalam 18 hingga 40 tahun dan juga akan dibekalkan dengan insentif iaitu penyediaan software. Dan kita menggalakkan semua anak muda yang mendengar rancangan kita pada petang ini untuk jangan lepaskan peluang ini, rebutlah peluang ini dan layarilah laman web ebelia.iris.gov.my untuk mengetahui maklumat lanjut sekaligus mendaftarkan diri untuk terlibat dalam MyGig Service, MyGig Digital Freelance. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang telah membawakan program ini dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga Malaysian Digital Economic Cooperation MDEC dan juga Majlis Belia Malaysia. Jadi itu ucapkan terima kasih kepada semua anda semua yang menonton, anak muda yang menonton pada petang ini. Jadi jumpa lagi. Saya Julfitri Johar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Datuk Saifuddin. Thank you. Terima kasih. Alright. And thank you Syeri. Assalamualaikum.